Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid dua Skype. Bersama lagi dengan Cikgu Noranisa dalam tajuk pendidikan kesihatan. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi tajuk kita dengan tajuk yang baru. Pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang gaya hidup sihat, iaitu kita belajar tentang postur, cara duduk yang betul, cara berdiri yang betul, cara tidur dengan betul dan cara mengangkat barang dengan betul. Ya. Jadi kita teruskan hari ini dengan tajuk kita yang seterusnya. Ya, kita teruskan. Baiklah murid, apa khabar kamu semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan kekal berada di rumah masing-masing ya, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jadi tanpa berlengah masa lagi, kita akan meneruskan sesi PDPR kita dengan tajuk yang baru pada hari ini. Sebelum itu murid-murid, sila sediakan buku teks, buku tulis PJK dan alat tulis untuk kamu mencatat isi-isi penting yang cikgu akan sampaikan pada pagi ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan 3 kepentingan postur yang betul dan rehat serta tidur yang mencukupi. Menyatakan 3 kepentingan postur yang betul dan rehat serta tidur yang mencukupi. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah dalam unit 9, Hari yang Ceria. Murid-murid boleh rujuk di muka surat 69, buku teks PJK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Cuba lihat ya, hidup sihat, badan pun cergas. Tajuk hari ini kita akan memfokuskan pada tajuk sihat selalu. Apa yang dimaksudkan dengan sihat selalu? Kamu perlu menjaga postur yang betul, rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Apakah kepentingan menjaga postur ya? Adakah murid-murid masih ingat? Pada tajuk yang lepas kita telah belajar tentang postur. Apakah yang dimaksudkan dengan postur? Pandai. Postur bermaksud bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Jadi pada hari ini kita nak melihat apakah kepentingan menjaga postur, ya? Apabila kita menjaga postur badan kita, kita menjadikan tumbesaran badan kita sempurna, iaitu berat badan kita cantik, elok ya, dengan ketinggian kita. Sekiranya berlaku tumbesaran yang terbantut, bermaksud ketinggian dan berat badan kamu tidak seperti umur kamu. Sebagai contohnya, sekarang kamu berumur 8 tahun. Jadi tumbesaran yang sempurna perlulah ideal dengan berat dan ketinggian kamu. Okey? Jadi murid-murid, menjaga postur juga penting bagi mengelakkan kecederaan. Mengapa ya? Ingat lagi dalam tajuk yang lepas, sekiranya kita berjalan dalam cara yang salah atau kita mengangkat barang dengan cara yang salah, apa yang berlaku? Tulang dan sendi kita mungkin tidak berada dalam keadaan yang betul. Itu akan menyebabkan berlakunya sakit sendi, sakit pinggang atau menjadi lebih buruk mengakibatkan kecederaan disebabkan kita terjatuh sebagai contoh ya. Jadi kepentingan menjaga postur ni sangatlah penting supaya badan kita menjadi lebih sihat. Kerana postur yang betul ini sebenarnya ia membenarkan otot kita bekerja secara efektif. Maksudnya otot kita ni dapat bekerja dengan baik dan dapat menggunakan tenaga yang diperlukan itu
dengan cekap. Contohnya kalau kita nak mengangkat barang yang berat, berapa banyak jumlah tenaga yang diperlukan. Nanti otot kita akan membekalkan tenaga yang mencukupi. Sekaligus dapat mengelakkan masalah keletihan pada otot. Ya. Contohnya lah kalau badan kita tak sihat, kalau kita mengangkat barang-barang yang berat, akan terjadilah sakit otot. Ya. Menjaga postur badan yang baik juga akan menjadikan hidup kita lebih cergas. Kenapa? Bila postur badan kita baik, iaitu cara berdiri kita betul, cara berjalan kita betul, cara mengangkat barang kita betul, kita dapat mengelakkan sakit sendi atau sakit otot. Jadi kita bolehlah melakukan aktiviti seperti berbasikal, bersenam, berjoging. Sebab itu pentingnya kita menjaga postur badan kita, ya, supaya tumbuh besaran kita sempurna, mengelakkan kecederaan, badan menjadi lebih sihat, hidup juga menjadi lebih cergas. Cergas ini melibatkan fizikal kita. Cerdas itu melibatkan kita punya minda kita. Tapi cergas ini melibatkan tubuh badan kita, fizikal badan kita, ya. Baiklah, apakah kepentingan rehat dan tidur? Apakah kepentingan rehat dan tidur? Apa maksud rehat? Rehat bermaksud berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Kita rehat, kita berhenti daripada buat apa-apa kerja. Kita duduk je, kita rehat. Dan tidur pula bermaksud melelapkan mata dan merehatkan badan. Siapa kat sini suka tidur? Semua orang suka tidur. Tapi pastikan tidur yang berkualiti. Kenapa? Inilah kepentingannya. Supaya dapat melancarkan proses penghadaman. Apa itu proses penghadaman? Proses penghadaman bermaksud kita dapat membuang makanan yang kita tak perlukan dalam tubuh badan kita. Contohnya kita buang air besar lah. Bila kita dapat buang air besar dengan baik, maka di situ ia menunjukkan proses penghadaman kita berlaku dengan baik. Kalau berlaku dengan kurang baik, mengakibatkan penyakit sembelit. Penyakit sembelit iaitu kesukaran untuk kita membuang air besar kerana najis kita yang terlampau keras. Terlampau keras, jadi sukar untuk kita membuang air besar. Jadi untuk melancarkan proses penghadaman ni, kita perlukan rehat dan tidur yang mencukupi. Ya. Yang kedua, dengan rehat dan tidur juga, ia dapat membina dan membaiki sel-sel badan kita yang telah rosak. Kita tak nampak sel badan kita yang telah rosak. Tapi semasa kita tidur, semasa kita rehat, tubuh badan kita bekerja. Tubuh badan kita memperbaiki sel-sel badan kita yang telah rosak. Sebab itu, kalau kita kurang rehat, kita kurang tidur, apa yang berlaku? Kita mudah jatuh sakit. Jadi kita mesti pastikan tubuh badan kita mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Selain itu juga, rehat dan tidur yang mencukupi juga dapat meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Contoh hari ini, kita tengah jalankan PDPR online ni. Kamu tak nampak cikgu. Cikgu pun tak nampak kamu. Mungkin kamu dah rasa letih, dah rasa mengantuk sebab kamu hanya lihat paparan skrin laptop atau telefon kamu saja. Tapi sekiranya kamu ada rehat dan tidur yang mencukupi, badan kamu tetap akan segar. Kamu juga tetap akan bersemangat untuk belajar. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tapi disebabkan kamu mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, maka ia meningkatkan keupayaan untuk kamu belajar dengan lebih baik. Ya? Dan akhir sekali, rehat dan tidur yang mencukupi juga dapat merehatkan fizikal dan mental kita.
Fizikal tu apa? Fizikal adalah tubuh badan kita. Kalau kita rasa letih, bila kita rehat, kita tidur yang mencukupi, bila kita bangun saja, kita rasa lebih segar, rasa lebih bersemangat. Mental kita juga seolah-olah mendapat satu semangat yang baru. Mental kita lah, emosi kita. Contohnya kalau sebelum ni kita rasa letih, sedih, tapi setelah kita tidur, kita rehat dengan cukup, maka kita juga dapat merehatkan fizikal dan mental kita supaya dia dapat memperbaharui. Kita rasa lebih bersemangat apabila kita bangun daripada tidur nanti. Ya. Jadi hari ini murid-murid, latihan yang cikgu bagi adalah kuis. Kamu jawab kuis tersebut menggunakan link yang telah cikgu berikan. Nanti habis saja menjawab, kamu view skor. Kamu lihat berapa skor yang kamu perolehi. Kamu tak perlu screenshot kat cikgu, tak perlu. Sebab cikgu boleh cek nanti, ya. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi PTPR untuk tajuk sihat selalu dalam subjek pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi PTPR yang akan datang. Bye-bye.